Kembali bersama kami dan seperti yang kami dah war-warkan di awal tadi, topik kita pada hari ini adalah topik kesihatan iaitu sesak nafas dan kaitannya dengan COVID-19 dan tanpa melengahkan masa, Syira, saya rasa eloklah kalau kita terus memperkenalkan tetamu kita di studio. Tetamu kita di studio saya nak persilakan dan juga mengucapkan selamat datang kepada Dr. Alif Adlan Muhammad Tabid selaku pakar penyakit berjangkit Hospital Selayang. Assalamualaikum Doktor, sihat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Doktor bersama dengan kita. Tapi Doktor, sebelum kita mengupas topik kita, apa kata kita saksikan dahulu laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami. Jom kita tengok. Sesak nafas adalah kesukaran untuk bernafas atau pernafasan yang tidak selesa. Ia juga dikenali sebagai semput atau pendek nafas. Secara amnya, kesukaran bernafas ini berlaku apabila seseorang itu mempunyai pelbagai penyakit yang mengakibatkan komplikasi terhadap jantung atau paru-paru. Tanda awal jika seseorang itu mengalami sesak nafas adalah pernafasan yang berbunyi dan kelihatan warna kebiruan pada jari tangan, kaki dan juga bibir. Punca kepada penyakit ini adalah kerosakan pada salur darah kecil di paru-paru yang mengakibatkan cecair dari salur darah ini bocor ke dalam kantung udara. Terdapat penyakit yang boleh membuatkan seseorang itu sesak nafas. Selain itu, pendedahan yang berpanjangan ke atas bahan-bahan toksin seperti asap rokok atau asap dari kilang boleh mengakibatkan seseorang itu sesak nafas. Bagi pesakit anxiety, mereka juga mengalami sesak nafas atau hiperventilasi yang terkesan daripada degupan jantung yang terlalu pantas. Namun, sejak wabak COVID-19 semakin tular di seluruh dunia, ramai orang yang panik apabila mereka mengalami masalah sesak nafas. Ini kerana virus corona akan menjangkiti saluran pernafasan dan mengakibatkan batuk, sesama dan juga demam. Itu dia antara laporan-laporan yang ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini, sesak nafas dan kaitannya dengan COVID-19. Dalam laporan tadi kita dah berikan antara punca-punca mengenai masalah ini dan kita sebenarnya nak lebih faham lagi lah mengenai perkara ini bersama dengan Dr. Alif Adlan. Mungkin Doktor untuk permulaannya, untuk secara mukadimahnya, mungkin Doktor boleh kongsikan kepada penonton ataupun beri sedikit penerangan kepada penonton apa yang boleh kita faham dengan sesak nafas ini. Silakan. Okey, terima kasih atas persoalan itu. Sebenarnya dari segi konteks bagi saya sebagai seorang penyakit berjangkit, sesak nafas kebiasaannya dikaitkan dengan jangkitan kuman. Okey. Dari segi jangkitan kuman paru-paru ataupun dari segi jangkitan kuman kepada salur pernafasan kita. Okey, jadi kuman itu bermacam-macam jenis, antaranya kuman bakteria, kuman kulat ya, dan kuman virus seperti COVID-19. Jadi bagi saya topik COVID-19 sangat relevan pada masa ini kerana kes pun semakin meningkat. Jadi dari segi konteks penyakit berjangkit, kita selain kaitkan dengan penyakit berjangkit lah. Jadi kalau dikatakan sesak nafas bagi golongan-golongan tertentu seperti orang yang mengandung, orang yang sudah ada obesiti, mereka boleh dikatakan sesak nafas disebabkan oleh fiziologi itu sendiri. Dan mereka, jadi kalau kita katakan sesak nafas itu berbeza-beza untuk sesetengah orang. Bagi mereka sesak nafas itu disebabkan oleh pernafasan laju. Ada di kalangan mereka yang mengatakan sesak nafas kerana tak cukup tak puas menghirup udara, dan ada juga yang tak puas untuk mengexhale, maksudnya melepaskan udara melalui mulut kerana ada masalah dengan struktur salur pernafasan mereka. Jadi sangat subjektif kalau kita katakan konteks sesak nafas ini. Okey, maksudnya macam dulu kalau kita kat kelas sains atau biologi, doktor kita diajar kita perlukan oksigen untuk bernafas. Jadi bila orang rasa sesak nafas, mungkin mereka fikirkan tak cukup oksigen. Itu bukanlah semata-matanya ya. Mungkin ada pelbagai faktor. Dan sesak nafas ni pun ada acute dan juga kronik. Mungkin doktor boleh terangkan sedikit mengenai sesak nafas. Sesak nafas dari segi acute tu ataupun
Acute maksudnya jangka masa pendek dan ada sesetengah orang golongan itu adalah severe ataupun parah. Dan kronik bukannya maksud severe, tetapi kronik adalah jangka masa panjang. Contohnya penyakit seperti asma dan penyakit seperti COPD di mana mereka ada keradangan di dalam paru-paru mereka dan ataupun dalam saluran pernafasan mereka, yang itu boleh dikatakan kronik. Tapi dari segi acute shortness of breath atau ataupun termanya ialah SOB lah, shortness of breath, atau terma perubatannya ialah dyspnea atau apnea. Ya. Jadi acute itu bermacam-macam faktor. Kalau seseorang pesakit itu datang ke kecemasan, mengadu sesak nafas, pertama sekali doktor akan assess, dia akan tengok satu, kadar pernafasan seseorang itu. Tetapi ada juga yang pesakit mengadu, saya masih sesak nafas tapi sebenarnya pernafasannya slow, perlahan. Itu disebabkan oleh kadar metabolisme badannya agak tinggi kerana oleh disebabkan beberapa perkara. Satu, mungkin jangkitan kuman dalam darah. Kedua, mungkin adalah disebabkan oleh metabolic acidosis. Ya. Maksudnya kadar metabolik acidosis, maksudnya kadar metabolismenya sangat tinggi dalam darah. Ataupun ketiga adalah uremia, di mana bahan toksin di dalam badan terlampau tinggi. Jadi dia terpaksa bernafas secara dalam dan tidak puas. Ya. Jadi banyak konteks di situ sebab banyak orang tak silap faham sesak nafas itu kerana pernafasan laju. Tak semestinya begitu. Ada yang pernafasannya shallow, very shallow breathing. Dan nampak dia penat. Okey, faham. Bermaksud ada orang yang pernafasannya memang ritmenya begitu dan sesak nafas ini ada orang perkara itu adalah normal untuk mereka, betul. Mungkin juga bagi golongan ibu-ibu, bapa-bapa di luar sana yang mungkin penat buat kerja di rumah, penat melayan anak dan sebagainya, terasa sesak dada ni, terasa sesak nafas ni. Adakah itu normal ataupun ada sesuatu yang tak normal di situ? Itu dari segi konteks kanak-kanak ataupun ibu bapa? Ibu bapa. Ibu bapa. Jadi kalau ibu bapa, kalau seseorang itu especially mereka yang berumur yang mempunyai komorbid seperti darah tinggi, kencing manis darah dan sejarah penyakit jantung sebelum ini, walaupun seseorang itu tidak bernafas laju, tidak semestinya mereka kalau mereka mengadu sesak nafas itu mungkin disebabkan oleh serangan jantung dan sebagainya. Tapi dari segi COVID itu, saya sebagai pakar penyakit berjangkit, dari segi COVID tak semestinya seseorang itu sesak nafas. Kita ada terma namanya happy hypoxia, di mana kita cek oksigen menggunakan alat pulse oximetry, di mana kita nampak seseorang itu dia punya bacaan dia rendah, dalam 95% ke bawah, dan pesakit mengadu letih tetapi tidak sesak nafas. Itu kita namakan happy hypoxia. Maksudnya dia letih secara subjektif tetapi tidak, pernafasan ini tidak laju. Okey doktor, mungkin saya kena mencelah di sana. Mungkin sekali lagi doktor boleh terangkan yang bacaan normal dan bacaan yang tidak normal sekali lagi. Okey, bergantung kepada sejarah pesakit itu sendiri. Sekiranya seseorang itu normal, tidak ada obesiti, tidak mengandung, berat badan normal, bacaan yang boleh diterima adalah dalam 95% ke atas. Baik. Tetapi ada sesetengah pesakit di mana mereka mempunyai sejarah asma atau COPD, terutama COPD, di mana acceptable range untuk bacaan oksigen mereka adalah kadang-kadang dalam 90 ke 92%. Oleh kerana struktur saluran pernafasan mereka sudah ada keradangan sebelum ini. Jadi itulah satu penyakit yang kronik lah. So kita tak boleh expect seseorang itu dapat 100% terus. Jadi kita kena tengok juga background ataupun sejarah seseorang itulah. Andai kata kalau ada seseorang pesakit itu mengalami COVID-19, di test di rumah secara kendiri, datang dengan sejarah COPD sebelum ini, kita tengok SpO2 dia mungkin dalam 93-94, dan mereka tidak mengadu sesak nafas, itu boleh dikatakan agak
acceptable lah untuk mereka. Ya. Okey, baik. Kira penting jugalah kan oximeter ni untuk ada dekat rumah. Betul. Tapi doktor, kita bercakap semuanya kita bercakap ini normal. Okey, tapi agaknya pada ketika bila kita kena bawa seseorang itu ataupun kita sendiri rasa sesak nafas, bila kita kena pergi berjumpa dengan yang pakar? Okey. Mengikut pengalaman saya berhadapan dengan pesakit COVID-19, kebanyakan mereka datang agak lewat dan maksudnya bila dah terlambat. Maksudnya ditunggu bila betul-betul dah letih, tak tahan, baru datang ke hospital. Baik. Bagi saya threshold ataupun kita punya tendensi untuk test untuk COVID-19 adalah supaya kita mendapatkan rawatan dari segi antiviral dan juga dari segi rawatan hospital sama ada mereka memerlukan oksigen dan sebagainya ataupun ubat anti radang untuk COVID-19. Jadi untuk menjawab persoalan tadi, mungkin untuk rakyat biasa yang tidak ada ilmu pengetahuan perubatan, sejurus selepas pesakit itu sendiri komplain penat ataupun letih ataupun sesak nafas, harus at least cek SpO2 di rumah dan dapatkan rawatan di hospital secepat mungkin. Kadang-kadang simptom itu, gejala itu bermula 2-3 hari sebelum, kemudian baru nak cek. Jadi bagi saya agak terlambat. Kerana kalau rawatan dimulakan awal, contohnya COVID-19 untuk ubat Paxlovid, lebih cepat, lebih bagus. Kerana dengan ubat antiviral tersebut boleh menurunkan kadar virus tersebut dan mengurangkan keradangan yang terjadi di dalam paru-paru disebabkan oleh virus COVID-19 itu. Baik. Dan berbalik kepada happy hypoxia tadi, doktor, melalui pembacaan saya, orang yang mengalami happy hypoxia ni dia akan rasa tenang dan tidak menunjukkan apa-apa tanda-tanda sesak nafas. Itu yang bahaya itu. Jadi apa yang mungkin kita pun tak tahu kita sesak nafas, tapi macam mana boleh mereka kenal pasti? Okay, very good question Sugita. So happy hypoxia itu tak semestinya seseorang itu sesak nafas. Okey. Antara tanda-tanda lain yang penonton di rumah harus tahu mereka adalah gejala-gejala seperti bingung ataupun dia pening kan, sebab otak kita memerlukan oksigen yang cukup untuk berfungsi kan. Bingung ataupun dia pening ataupun dia jatuh dan sebagainya ya, ataupun kebiruan. Itu adalah tanda-tanda warning sign untuk seseorang itu mendapatkan rawatan secepat mungkin. Dan ada kalanya setengah orang itu dia sawan di rumah tapi dia tak pernah sesak nafas, tapi dia sawan mungkin sebab kekurangan oksigen di dalam badan. Jadi agak berbahaya juga sebenarnya kalau kita tak detect lah. So these are signs of hypoxia, maksudnya kekurangan oksigen kepada otak. Jadi manifestation mereka ataupun cara mereka present adalah tak semestinya is sesak nafas. So biru, bengong dan juga kadang-kadang dia jatuh dan sebagainya. Itu antara tandanya. Okey, baik doktor. Kalau boleh saya panjangkan juga persoalan daripada rakan-rakan penonton kita di Facebook. Antaranya dari Ain Nafiza Aziz, katanya doktor, saya kalau gastrik pun tak boleh bernafas, sesak nafas, rasa macam nak bernafas tak lepas, orang kata angin, tak tahulah betul ke tak. Okey, ini antara yang sering berlaku. Kalau kita sesak nafas, ketak dada, orang sering kaitkan dengan angin. Adakah angin ni satu masalah ataupun dipersalahkan ke? Okey. Ini again dari luar konteks COVID-19 lah kan. Kalau kita bercakap tentang sesak nafas itu, boleh dikaitkan dengan seseorang itu mengalami serangan jantung. Ada beberapa pesakit saya datang dengan epigastric pain, maksudnya sakit gastrik, tapi sebenarnya bila kita cek ECG di hospital, it turned out to be a heart attack, serangan jantung. Jadi kalau especially seseorang itu yang ada sejarah kencing manis, darah tinggi dan juga sejarah serangan jantung sebelum ini, elok cek, jangan diketepikan sebagai just a normal gastric pain. Ya, so jadi soalan pada Cik Aina sebentar tadi, kalau anda kata anda tidak ada sejarah untuk serangan jantung, mungkin risiko anda rendah. Tetapi anda kata anda berumur, anda ada sejarah dan mungkin kena cek juga. Ya. And another thing, kalau seperkali lagi, sekiranya orang itu ada gastric pain, sometimes dia sesak nafas itu sebabkan oleh anemia. Anemia is kekurangan darah. Ya, kekurangan darah merah. Orang itu pun boleh dapat sesak nafas. Chronic anemia can cause lethargy ataupun letih dan sesak nafas dan sebagainya. Ya, so jadi untuk epigastric pain kita kena check lah. Kalau sudah kronik sangat memang kena jumpa doktor.
kalau ubat tak jalan, memang kena jumpa doktor pakar bahagian perut ataupun gastroenterologist. Mungkin untuk membuat intervention atau seperti untuk buat skop dan sebagainya. Okey, baik. Dan mungkin ini di luar kepakaran doktor berkaitan dengan kanak-kanak. Tetapi secara amnya, doktor, adakah masalah sesak nafas dan COVID-19 untuk kanak-kanak dan dewasa sama ataupun berbeza sedikit untuk kanak-kanak? Dari segi fiziologi, sebab saya pakar penyakit berjangkit dewasa, dari segi fiziologi, cara kanak-kanak dan juga dewasa respon kepada COVID-19 agak berbeza lah. Jadi saya boleh cakap dari konteks dewasa lah. Baik. Sebab kanak-kanak, kalau kita tengok dia punya faktor umur, setengah faktor umur, ada tahap faktor umur itu di mana pernafasan mereka lebih laju daripada biasa. Physiologically they breathe faster. So untuk seseorang dewasa, kadar pernafasan yang normal adalah antara 20 hingga 24 breaths per minute lah. Jadi sebab kita tak perlu berfikir untuk bernafas. Tetapi kalau kita sedar yang kita tu sesak nafas, maksudnya we have to think to breathe. That means that something wrong. Right? Faham. So jadi untuk saya boleh jawab dari segi dewasa saja. Okey, baik. Di hujung perbincangan ini juga mungkin penonton-penonton tertanya-tanya, sekiranya berlaku seseorang di rumah itu sesak nafas dan sebagainya, apa agaknya langkah pertama yang mereka boleh lakukan untuk membantu? Okey. Pertama sekali, pastikan ia bukan COVID. Test dulu. So bagi saya, pendapat saya, kita masyarakat masih kurang peka tentang COVID-19 dan juga ancamannya, dan juga kita harus faham bahawa sekiranya kita bergejala seperti COVID-19, ada demam, sesema, sakit tekak, kan? Jadi kita harus test. Sekarang ni artikel COVID test sangat banyak dan kita boleh dapatkan di setengah tempat lah. Jadi kita test dan kita dapatkan rawatan antiviral Paxlovid di klinik kesihatan berdekatan atau di hospital berdekatan. Jadi tapi kalau seseorang itu sesak nafas, jangan tunggu. Jangan tunggu, assess dulu, call for help, panggil bantuan. Sementara panggil bantuan, boleh cek SpO2 di rumah, cek tahap kesedaran, kan? Dan update kepada pasukan perubatan yang datang. Baik. Maksudnya oximeter itu sangat penting ya di rumah. Baik. Dan ada apa-apa lagi doktor ingin tambah? Bagi saya sebagai seorang pakar penyakit berjangkit, saya ingin nasihatkan masyarakat Malaysia, khususnya mereka yang mempunyai komorbid, untuk amalkan TRIS. Test, report, isolate, inform dan juga seek treatment. Kerana lebih awal dapatkan rawatan, lebih elok kerana boleh mengurangkan jangkitan penularan COVID-19 dan juga mengurangkan komplikasi seperti long COVID. Sebagainya. Baik. Maksudnya kita harus peka dan janganlah terlalu ambil ringan, jangan sambil lewa sahajalah. Dan saya rasa penting juga kalau ada situasi di mana seseorang tu sesak nafas dan orang kata collapse, kita harus juga tahu CPR. Betul doktor? Betul. Dan saya rasa ini mungkin tak ramai tahu. Dan selepas ini di WHI, kami nak membantu anda dan membantu diri kami untuk menambahkan ilmu berkaitan dengan CPR ataupun pertolongan cemas. Betul. Jangan ke mana-mana, sekejap lagi kita ada demo CPR. Kerana apa? Dalam satu keluarga at least pastikan ada seorang yang tahu CPR untuk kita tangani situasi kecemasan. Jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika.